supaya diselang-selikan dengan kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Memang buku ini sangat tidak digemari oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang mubtadi', tetapi insyaAllah buku ini setelah saya ikut kuliah yang dikuliahkan oleh bin Baz rahimahullah, dan saya diberitahu oleh orang-orang yang mengikuti kuliah ini, diulang-ulang oleh bin Baz rahimahullah di Masjidil Haram selama 20 tahun. Dan saya perhatikan sendiri, orang-orang yang mengikuti kuliah bin Baz bukan orang calang-calang, doktor, profesor, semua duduk di situ. Dan ada juga yang menangis. Kenapa? Mungkin mereka dapat petunjuk daripada buku yang Allah yang memberi petunjuk, tetapi perantaraan buku ini mungkin dia menyadari bahawa selama ini akidahnya akidah menyeleweng. Tetapi bila disadarkan oleh Allahyarham bin Baz rahimahullah, orang ini boleh menangis kerana petunjuk sampai kepadanya. Bayangkanlah kalau orang ini kalau tidak dapat petunjuk, kalau dia mati, mungkin dia membayangkan matinya ke mana? Itulah ke neraka. Dan saya lihat orang-orang yang ikut kuliah ini kebanyakannya asalnya akidahnya adalah akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Tetapi bila dibahaskan oleh bin Baz buku yang baik ini, alhamdulillah jelas, kerana buku ini kalau kita lihat dimulakan dengan Al-Quran dan disertakan dengan hadis. Tidak ada kata-kata falsafah, tidak ada ilmu kalam. Keseluruhannya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan diiringi beberapa fatwa para ulama mu'tabar. Inilah buku yang terbaik. Dan saya dengar juga bahawa Jabatan Agama Johor pernah diberi buku-buku seperti ini, tetapi mereka bakar. Alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, saya sudah lama ingin menguliahkan buku ini, tetapi saya tidak dapat buku yang sebaik buku yang saya dah baca ni, seterjemahannya. Jadi supaya tanpa buang masa, kerana kita sudah terlewat tadi setengah jam, cuba lihat di halaman 1, bab pertama, Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Saya katakan bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahhab memulakan tulisannya dengan Al-Quran, yang mana terus di bawahnya firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kita kena faham, ayat ini diturunkan kepada kita. Allah mengkhabarkan tidak dijadikan kita ni semua, termasuk jin, kecuali untuk beribadah. Kemudian kalau kita lihat ayat ini, kalau dikaitkan dengan ayat dalam surah Al-Qaimah, yang mana ayat ini berbunyi, ayahsabul insanu an yutraka sudah, apakah manusia akan dibiarkan begitu saja tanpa dipertanggungjawabkan? Bermana manusia dijadikan untuk beribadah. Tanggungjawab mereka pertama sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentulah bila beribadah jangan melakukan kesyirikan, kerana di dunia ni semua orang mengaku beribadah. Apapun agamanya, mereka mengaku beribadah. Yahudi beribadah, Nasrani beribadah, Majusi beribadah, tetapi ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ibadah mereka dicampur baur dengan berbagai-bagai kesyirikan. Jadi kita bertanya kepada diri kita, kenapa kita dicipta? Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan untuk menyembah. Berbeza di antara menyembah dan beribadah. Saya pernah katakan kepada antum datang ke sini bukan untuk menyembah, tetapi untuk beribadah. Kerana ibadah apa saja yang kita kerjakan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermakna ibadah yang berbentuk ketaatan. Jadi kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, untuk beribadah. Dan ayat tadi menjelaskan apakah kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanggungjawabkan begitu saja. Yang tidak dipertanggungjawabkan adalah binatang. Kita bukan gulungan binatang, kita gulungan jin dan manusia. Kalau binatang memang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga di dalam surah An-Naba ayat 40 yang terakhir, ya laitani kuntu turaba, besok di akhirat mata kita akan melihat bahawa binatang ini akan dijadikan tanah. Dalam surah An-Naba ayat 40 yang terakhir sekali, orang-orang yang nak masuk neraka ni menyesal dia. Dan apabila dilihat binatang-binatang yang ada di permukaan bumi ini dijadikan tanah, apa kata mereka? Mereka mengharapkan, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku jadi binatang. Sekarang dia tak mau jadi binatang.
tapi besok di akhirat mereka minta jadi binatang, kerana binatang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak dipertanggungjawabkan dengan ibadah. Cuba lihat, Syekh kita membawa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan kita bukan seperti binatang. Binatang tidak dipertanggungjawabkan. Jadi tidak dipertanggungjawabkan dengan ibadah. Jadi beribadahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya ayat seterusnya dalam surah An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Umat ini rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu, ataupun taghut-taghut itu. Apa itu taghut? Di dalam tafsir, taghut disebut kullu ma'bud, setiap apa saja yang disembah. Taghut, apa saja yang disembah. Kullu ma'budin batilin, setiap apa yang disembah yang batil. Tetapi wa kullu da'in ila dhalal, ataupun siapa saja yang menyeru kepada kebatilan. Taghut ada berbagai makna. Di sini ditafsirkan oleh mufassir, taghut apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu taghut. Itu pahami. Makna berhala, kubur, orang mati, setan, jin, kalau disembah itu namanya taghut. Seterusnya, siapa saja yang menyeru kepada kesesatan itu taghut. Semua tafsir menjelaskan seperti itu. Termasuk penyeru-penyeru bid'ah ke jalan neraka itu dinamakan taghut juga, sebab menyeru kepada kesesatan. Kullu da'in ila dhalal atau kullu da'in ila dhalal fahuwa taghut. Siapa saja yang menyeru kepada kesesatan itu dinamakan taghut. Begitu juga Umar bin Khattab menafsirkan taghut itu siapa dia? Syaitan. Umar bin Khattab menafsirkan yang dikatakan taghut dalam ayat ini adalah syaitan. Jadi tiga kita pahami dulu. Pertama yang dikatakan taghut, setiap yang disembah itu taghut. Apa saja, sama ada bentuk berhala atau apa saja. Yang kedua, siapa saja yang menyuruh kepada kesesatan itu taghut. Yang ketiga, syaitan. Itu taghut. Jadi nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali supaya mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk taghut. Apa saja yang membawa kepada kesyirikan itu juga dinamakan taghut, kerana kesyirikan adalah kesesatan yang nyata. Seterusnya tuan-tuan, cuba lihat Syekh kita membawa ayat Quran seterusnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wahfiz lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang tadi saya tak baca maknanya, tapi tak apa, sudah dijelaskan. Cuba lihat apa maknanya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Tuan-tuan, wajibnya berbuat baik kepada ibu bapa sering dikaitkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuba lihat. Bila dikatakan birrul walidain, biasanya dikaitkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna siapa yang berderhaka terhadap mak dan bapa atau kedua orang tuanya adalah dosa besar. Kalau tidak, Allah tidak berfirman seperti ini. Firman ini untuk kita. Kita faham atau tidak? Kita sudah mendengar tak? Semua sudah mendengar firman ni? Cukup mendengar? Tidak cukup. Setelah mendengar, sami'na wa ata'na. Sekali lagi nak tekankan.